Kita kembali semula, tempat baca sana. Bab pada hari apakah elok bermusafir. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik, katanya, jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sesuatu perjalanan melainkan pada hari Khamis. Ini bab bersegera atau berangkat di waktu pagi hari untuk berjalan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sakhr Al-Ghamidi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ya Allah, berkatilah untuk umatku pada bahagian awalnya atau pada waktu paginya. Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum min awwalin nahar. Beliau kalau hendak menghantar pasukan tentera ataupun sama juga, ini syak perawi saja, dia kata jaishan, sariyatan itu pasukan tentera yang lebih kecil berbanding pasukan tentera jaish itu. Baginda akan menghantar mereka di waktu pagi, dan Sakhr adalah seorang peniaga. Beliau menghantar barang-barang dagangannya pada waktu pagi dan mendapat kekayaan dan banyak harta bendanya. Babun fir rajul yusafir wahdahu. Ini bab tentang orang yang bermusafir seorang diri. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang berkenderaan itu syaitan, dua orang yang berkenderaan dua syaitan, dan tiga orang yang berkenderaan, yakni dalam perjalanannya, semua itu berkenderaan dalam perjalanan, itu baru rombongan atau pasukan. Babun fil qaum yusafirun yu'ammiruna ahadahum. Ini bab tentang kumpulan orang yang bermusafir, mereka hendaklah melantik salah seorang daripada mereka sebagai amir. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiga orang keluar untuk bermusafir, maka hendaklah mereka melantik salah seorang daripada mereka sebagai amir, sebagai ketua. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tiga orang maksud beliau keluar bermusafir, maka hendaklah mereka melantik salah seorang daripada mereka sebagai amir. Kata Nafi', maka kami pun berkata kepada Abu Salamah, engkaulah kalau begitu amir kami. Ini bab berkenaan dengan mushaf yang dibawa ke bumi atau negeri musuh. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Al-Quran dibawa bermusafir ke negeri musuh. Kata Malik, saya fikir kerana takut akan diperolehi pihak musuh Al-Quran itu. Ini bab tentang bala tentera ataupun teman seperjalanan dan pasukan tentera yang kecil, yang elok, bilangan yang elok pada bala tentera yang besar, teman-teman seperjalanan, dan pasukan tentera yang kecil. Yang ini tentang bilangan. Fima yustahabbu ma, maksudnya adatlah bilangan yang elok gitu. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sebaik-baik sahabat atau teman, maksud beliau dalam perjalanan ialah 4 orang, dan sebaik-baik pasukan tentera yang kecil ialah 400 orang, dan sebaik-baik pasukan tentera yang besar ialah 4,000 orang. Walan yughlab 12,000
min qillah, 12,000 orang tentera tidak lagi dapat dikalahkan kerana sedikit bilangan. Kerana sedikit bilangannya, kata tak boleh lah kalah disebabkan sedikit bilangannya, maknanya sudah banyak dah tu. Sekali lagi kita balik semula ke tempat baca tadi. Babun fi ayyi yaumin yustahabbus safar. Hari apakah elok bermusafir, berjalan? Hari gapo? Imam Abu Daud buat tajuk ni di bawah Kitabul Jihad. Itu kena ingat, jangan lupa, jangan hilang pucuk. Kitab-kitab lama ni tak boleh hilang pucuk gitu. Jadi dia sebut sini, sebut umum, tapi maksudnya kalau dalam jihad pun sama juga, dalam jihad pun sama juga, iaitu pada hari Khamis. Itu yang sebaik-baiknya, yang selalu Nabi SAW lakukan pada hari Khamis. Tapi itu bukan bermakna pada hari lain tak boleh, dan Nabi SAW tak pernah buat pada hari lain. Tak, lebih banyak pada hari Khamis, itu saja. Ini dikatakan mustahab, elok. Bukan dia kata yundabu. Kalau yundabu tu mandub, atau yusannu, mana jadi masnun, sunnah. Tidak sampai ke peringkat tu. Cuma molek, kita kata kalau bahasa kita Kelantan ni, molek kalau nak berjalan hari gapo. Dan dia sekadar nak menceritakan amalan Nabi SAW yang kebiasaannya, bukan bermakna nak menafikan hari-hari lain Nabi SAW berjalan tu. Tidak. Cuma hak kebanyakan. Sebab itu dia sebut qallama, jarang sekali, tak banyak lah. Rasulullah SAW kalau keluar untuk bermusafir, dia akan keluar pada hari Khamis. Tapi ada khilaf antara ulama tentang Nabi SAW keluar untuk pergi buat kerja haji dia tu, dia keluar pada hari gapo. Dia keluar pada hari gapo, yakni daripada rumah dia di Madinah tu. Ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan pada hari Sabtu. Pendapat yang kedua mengatakan pada hari Khamis, pada hari Khamis. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan pada hari Sabtu. Maknanya ini tidak hari Khamis. Kebanyakan ulama mengatakan pada hari Sabtu. Kalau bawah ni, mana ada kitab ni boleh tengok. Wa hadha yadullu ala anna akthara kharajatihi sallallahu alaihi wasallam lis-safar kana yaumal Khamis. Ini menunjukkan hak kebanyakannya hari Khamis. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk buat kerja haji dia pada hari Sabtu. Jadi hak dalam hadis ni sebut ni berdasarkan hak kebanyakan, hak biasa. Sebab dia keluar untuk kerja haji itu pada hari Sabtu. Lepas tu dia kata, wa in kana Ibnu Hazm mala ila annahu alaihi salam kharaja lil hajj yaum al Khamis. Walaupun Ibnu Hazm cenderung kepada pendapat yang mengatakan hari Khamis, untuk kerja haji itu pun hari Khamis juga dia keluarnya. Walakin raddahu al-Syekh Ibnu al-Qayyim mimma la mazid alaihi. Tetapi Ibnu al-Qayyim bantah, dia tidak setuju pendapat Ibnu Hazm itu, dan dia bincang dengan begitu terperinci sehingga tak boleh nak tambah dah lah. Tak boleh nak tambah, padai dah dia bahas tu. Mana dia membuktikan bahawa Nabi SAW keluar untuk buat kerja haji itu pada hari Sabtu, bukan hari Khamis. Walau bagaimanapun, kata saat ni lah ada khilaf. Yang lebih sahihnya, yang lebih ramai pendapat ulama dan lebih kuat hujahnya ialah pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Begitu.
Tak apalah. Ini untuk apa, keluar apa kan pun gitu juga, tapi tidak terikat. Kalau ada boleh pilih lah, pilih hari itu, tidak terikat ni. Kalau perlu pada hari lain boleh, hari gapo pun tidak jadi halangan. Ini bukan sebagai mengikat pendapat yang mengikat seseorang tu. Cumanya yang menarik perhatian saya lah dalam syarah kita baca saat ni, dia ambil dua orang tokoh. Dua orang tokoh, satu tu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm kata hari satu. Lepas tu dia mari seorang lagi tokoh, ia tak setuju dengan waktu bantah pendapat tu, Ibnul Qayyim. Dua-dua ni kepada setengah-setengah orang tempat kita, dia tak suka benar. Bahkan setengah-setengah tu terlajak lah. Sebab tu kita kata terlajak, sebab ulama-ulama besar terima. Cuba tengok ni, dalam kitab-kitab muktabar ni terima Ibnul Qayyim, terima Ibnu Hazm. Padahal Ibnu Hazm tu mazhabnya Zahiri. Kalau nak kira dari segi Zahiri, usul dia ijma', dia pakai ijma' sahabat saja. Qiyas tak ada, bukan sebagai suatu ketetapan. Siapa begitu, bercanggah tu dengan hak biasa tu. Tapi tengok pendapat dia, orang sebut dengan molek. Begitu sikap terbuka ulama-ulama kita. Ibnul Qayyim, anak murid Ibnu Taimiyah. Setengah-setengah orang tempat kita ni, siapa kata dia sesat, siapa enggak, berdoa lah tu. Inilah contoh-contoh yang melampau doa. Jadi bila-bila dia kata kena sayang kepada ulama tu, mana pilih kasih pula ulama-ulama. Ada pun orang yang belajar hadis, termasuklah walaupun dia tu terikat dengan mazhab, misalnya Khalil Ahmad ni Hanafi, lepas tu dia orang sufi ni, orang sufi. Ada kitab dia namanya Imdadus Suluk. Dia buat ringkasan kepada kitab apa ni, Ibnu Athaillah Hikam, kitab Hikam dia buat. Tapi pandangan dia, sebab tu kita tengok ulama sana lagu lain. Ulama sana dia terbuka. Ulama di India, di Pakistan terbuka. Cuba tengok, dia terima. Padahal orang tak setuju kata macam-macam, dia terima molek. Ibnu Hazm ko, Ibnu Qayyim ko, Ibnu Taimiyah ko, hak tak setuju, ada pendapat dia hak tak sesuai, dia tak terima gitu. Semua pendapat orang lain juga tak ada kata boleh terima langsung. Cuba kita tengok sini. Ini sebaik-baik contoh. Sebaik-baik contoh dalam kitab ni. Padahal dia ni tertuduh orang sufi. Tarekat sufi ada berapa tarekat? 2-3 tarekat. Tapi dia molek, tak ada jadi kosih. Tak ada jadi kosih. Bukan sufi tu ada masalah, tak ada apa. Kita pun, kita orang sufi, kita baca hak molek, hak tidak bercanggah. Imdadus Suluk tu pun kita ada, kita baca. Tapi dia tasawuf ke arah memurnikan tasawuf, bersihkan tasawuf, balik kepada sunnah. Demo-demo ni. Lepas tu cuba kita tengok, selalu dia sebut, selain daripada tu Syaukani ke apa sebut, ini kalau tempat kita tak boleh langsung. Sebab Syaukani tu kira-kira tak ada mazhab, buat ahli hadis, tapi dia terima, dia ni mazhab, pegang dengan mazhab. Tak ada pula kata kau tu hudu-hudu kau si, tak. Bahkan dia rojong kepada kawan tu. Inilah sikap yang paling baik, terbuka. Yang paling baik, terbuka. Dalam apa masalah pun terbuka. Dia boleh hormat kau orang walaupun berbeza pendapat. Tapi setengah-setengah orang tak tahu. Dia ingat kalau orang sufi ni kan, kenal lah mauluk kau gapo kau buat benda-benda bid'ah, amalan bid'ah. Dia Khalil Ahmad ni dia ada kitab. Saya ada kitab dia.
Dia tentang semua. Perayaan ni tak betul. Pula sebab tu kata sufi lagu lain ni. Sufi lagu lain. Orang bermazhab pun lagu lain ni. Mazhab ada, tak apa. Molek kita pun baca, kita tahu dia ni siapa, dia lagu mana, tahu. Tidak jadi punca perbalahan, jadi sempit fikiran, apa ni, tidak terbuka, jadi musuh. Tak ada tu benda tu. Di kalangan ulama-ulama yang betul, dia saling menghormati. Tapi masalah bid'ah dia kerah. Misalnya Al-Barahinul Qati'ah, kitab dia bukan main dalam tu, berapa banyak benda-benda bid'ah yang umumnya dalam masyarakat umat Islam ni berlaku, dia tolak. Benda ni tak ada asasnya, kata dia. Bercanggah dengan hadis Nabi, dengan amalan sahabat dan lain-lain. Molek, tak ada apa. Baiklah, kita pergi seterusnya. Babun fil ibtikar fis safar. Ini bab bersegera dalam perjalanan. Bersegera ataupun bertolak pada waktu pagi hari untuk berjalan, atau di awal waktu. Ibtikar itu maksudnya di awal waktu, boleh juga. Asal maknanya bukrah, makna pagi, bertolak pada waktu pagi. Tetapi kemudian dia pakai dengan makna umum, berlepas atau bertolak di awal waktu. Di awal waktu. Hal ni pun serupa juga. Serupa juga. Sebagaimana untuk perjalanan biasa, untuk perjalanan dalam perang pun gitu juga. Jangan orang kata, orang kita panggil sepuk waktu tu, baru nak bertolak, waktu tu lepas. Tak saya lagu tu. Jadi tidak mesti pagi. Kalau kita kata kenderaan kita tu malam misalnya, awal lah, pergi awal maksudnya. Tidak mesti pergi pagi tu, pagi lagi. Sebab itulah ibtikar dengan makna keluar awal, biar sedang molek. Tidak lama sangat menunggu, tidak lewat sangat sampai jadi terlepas. Ikutlah terlepas, bah kau kereta api, kau kapal terbang, kau apa boleh jadi terlepas. Itu penting, pergi awal, jangan sampai terlepas. Itu dari segi penggunaan bahasa. Bahasa ni sebenarnya kalau kita cari-cari lebih kurang serupa je. Cuba kita tengok sini. Dalam kamus, kamus dia kata bakkara wa ibtakara wa abkara wa bakarahu atahu bukratan. Semua ni perkataan ni bakkara, ibtakara, abkara, bakara, mana mutaaddi bi nafsi, hu ada situ. Apa maknanya? Atahu bukratan, datang kepadanya pada waktu pagi. Itu asal makna dia. Jadi hak kita ni tajuk ni ibtikar. Ini adalah masdar kepada ibtakara. Hak nombor 2 tadi tu. Ibtikar. Sama makna dia. Datang kepadanya pada waktu, datang atau pergi kepadanya pada waktu pagi. Wa kullu man badara ila syai' faqad abkara ilaih fi ayyi waqtin kana. Setiap orang yang bersegera kepada sesuatu, bermakna dia abkara. Orang guna abkara kepadanya, tak kira lah pada waktu mana sekalipun. Ini makna yang kedua. Makna asal waktu pagi. Makna yang kedua, tak kira lah, makna pergi cepat, pergi pada awal waktu dia. Kalau malam, cara malam. Kalau pagi, cara pagi. Supaya kita bahasa Kelantan lah kata, ya pagi ni tidak semesti makna pagi. Supaya kita ngaji pondok dulu, memanglah dia ajar tu asas. Tapi kadang-kadang budak-budak ni terikat pak tua jadi lagu tu. Bila kata asbaha, makna berpagi-pagi. Pagi-pagi mana pagi-pagi lah. Amsa maknanya masak, petang, berpetang. Dia terjemah lagu tu. Jadi tak faham, budak-budak ni tak faham, paksud tak faham. Itu kerana tidak ada penjelasan yang sepatutnya. Sepatutnya dia kena ya asbah itu tidak semesti makna berpagi-pagi, makna awal. Memanglah asal makna dia sabah tu makna pagi, seperti sinilah. Tapi dalam penggunaannya kemudian dia tidak semesti dengan makna pagi, dengan makna awal. Seperti itulah.
pagi, petang. Orang Kelantan, dia akan faham kalau kita guna lagu ni. Gini kau juga, kau lupa misalnya kita buat ayat. Pagi lagi rugi. Pagi lagi rugi itu tidak semesti di waktu pagi dia rugi. Maknanya awal-awal lagi, belum apa-apa, tak ada siapa tengah hari, boleh jadi dia menegot pada waktu malam. Dia boleh kata pagi tu, boleh kata walaupun pada waktu malam. Orang tidak kata bermalam dia rugi. Tak. Misalnya kita kata asbaha khasiran. Itu walaupun asal maknanya pagi, bukan makna pagi, awal-awal lagi. Pagi lagi ruginya. Gitu orang guna. Baru betul. Kalau tidak kadang-kadang dalam ayat tu kita tengok itu tengah malam, apa dia kata pagi? Tak faham. Petang. Supaya juga kita kata tak ada apa-apa lagi, petang lagi cerah. Tak pada dengan mula tu gomo, gila, sama gila. Kita kata tidur tengok jatuh tu. Lepas tu petang lagi cerah, petang lagi. Dia guna tu petang. Maknanya sepatutnya orang ni sampai ke malam lah, sampai ke hujung malam, sampai ke mati lah. Tidak gitu. Sekerak jalan maksud dia. Itu maksud petang tu. Bukan bermakna pada waktu petang dia cerah tu. Boleh jadi tengah hari, boleh jadi tengah malam, dia cerah tu. Itu bahasa. Supaya juga ni kita tak boleh dia sebut ibtikar, mana mesti pada waktu pagi. Maknanya bersegera cepat di awal waktu dia. Ikutlah waktu mana-mana pun. Jangan sampai terlepas. Bukan bermakna di sini kita nak pergi pukul 9 malam, pagi pukul 7 lah gitu. Apa ni saya sebab cokoh situ. Bukan begitu maksudnya. Sebab itu ya kena faham bahasa penggunaan bahasa tu. Ada seorang pak saudara saya dulu mati dah juga. Dia duduk katalah ayah saya, sebab ayah saya dia ngaji, pandai jugalah dalam anak-anak tu pakai arak ke dia. Alalah kata dia, dia kata ke kita kat arak ke dia lah. Apa? Petang lagi mati dia nya. Dia guna petang lagi mati dia. Dia kata ke saya sendiri, pak kalau ni ingat kita penggunaan bahasa tu. Supaya bahasa Arab amsa, asbaha, adha tidak semesti pada waktu asbaha tu waktu pagi, adha tu pada waktu duha, apa dia amsa tu pada waktu petang, tak mesti. Cuba kita perhati sana. Apa? Petang lagi mati. Pada hari dia tahu dia ada masa ayah saya mati tu tengah malam, bukan petang. Tapi bahasa dia kecek tu. Maknanya tak ada ke mana. Kita duk harap dah lama dengan dia nak tupai dia. Duk petang lagi mati. Nak kata pagi tu tidaklah pagi benar. Kalau pagi tu budak lagi lah matinya kalau pagi tu. Ni dak tua dia juga, tapi tua apa boleh pergi jauh lagi ke kiranya. Dak mati. Benda-benda macam tu. Kadang-kadang orang tidak faham. Jadi hadis ni kena pagi tu lah baru luar. Tidak terikat dengan waktu pagi ni. Sebab tu dia kata fi ayyi waqtin kana. Cuba tengok dalam syarat. Tak kira lah waktu mana pun. Tak kira waktu mana. Jadi kena faham molek lah ni. Ni orang pergi tengah hari, pagi, dia meniaga tengah pagi. Ada setengah-setengah orang tu meniaga petang, dia start petang. Dia nak pergi pagi lah ke mana? Pagi pokok dia tidur, duk siap segala lauk, segala gapo. Kalau orang jual makanan lah, ada kan? Jadi tak boleh lah kita pakai umum pagi sok semua dalam semua keadaan. Apabila dia kau petang, pak tengah malam, larut malam pun boleh harta kaya seperti tu lah. Tidak kata pagi saja je boleh hartanya. Cumanya pada masa tu umumnya orang pada waktu pagi tak buat kerja. Kemudian dia berubah zaman ni. Sebab apa? Zaman dulu nak menego tengah malam tak sedap, lapu-lapu tak ada, main pelita nak boleh pergi sejauh mana. Tapi zaman lain ni tengah hari tengah malam sebab tu lah. Nak start malam pun boleh, nak start pagi pun boleh. Jadi hak maksud pagi di sini awal waktunya yang sesuai dengan kerja dia lah. Tak kira lah kalau dia malam, dia start petang tu start awal.
Jangan orang pergi nunggu, tak ada lagi kita. Orangnya pergi nak makan, kita tak ada lagi. Misalnya kita kata kalau kedai makan lah, kalau restoran, mana itu maksud awal bagi dia. Maksud awal bagi orang pagi itu pagi lah. Jadi perkataan bukur pagi itu tidak mesti dengan makna asal dia, tak mesti begitu. Awal yang sesuai dengan keadaan dia, sesuai dengan keadaan dia. Nah, setengah-setengah negeri itu pukul 10 baru buka pejabat. Itu awal tu, awal cara dia. Jadi maksud kita kalau nak pergi nak mudah, pergi awal, pergi sebelum waktu tu lah, dekat-dekat tu lah. Bukan maksud pergi waktu subuh lagi. Gitu. Mana biar buka tu dekat kita. Gitu maksudnya. Dia tidak terikat dengan perkataan zahir tu. Walaupun asal makna dia memang pagi. Tak apalah. Kita tengok hadis ni, hadis Sakhr Al-Ghamidi daripada Nabi SAW. Kata Nabi, dia doa lah, ya Allah, berkatilah untuk umatku pada waktu paginya. Itu makna asal. Makna asal. Bukur, waktu paginya. Tapi di sini tidak semesti waktu pagi. Di bahagian awal waktunya, waktu kerjanya. Misalnya orang tu shift malam, awal bahagian malam dia. Macam mana dia shift malam, dia nak pergi pagi? Tak sesuai situ. Maksudnya jaga masa, jaga masa, jaga waktu. Tu hak sebenarnya. Jadi Nabi, kita tak boleh kata Nabi doa berkat ni untuk pagi saja. Mana-mana tak kerja pagi tu kan, tak untunglah. Nabi tak masuk dalam doa Nabi. Tidak. Bukur di situ bukan dengan makna terikat dengan makna pagi, perkataan asal dia, makna asal dia, tidak. Tapi maksudnya di bahagian awal, mula-mula. Di bahagian mula-mula dia tu. Sesuai dengan keadaan lah. Nabi SAW bila menghantar sariyah, pasukan tentera, au jaishan, ataupun dia kata jaish, supaya maknanya tentera juga. Kalau kita kat bahasa Melayu kat tentera, askar, askar, soldadu, ialah berlakon tu, ialah berlakon. Bila menghantar tentera dia atau askar dia misalnya, dia akan menghantar mereka di awal pagi, awal siang. Awal siang maksudnya pagi lah. Gitu caranya. Dan Sakhr, yakni perawi ni, Sakhr, sahabat Nabi Al-Ghamidi ni, dia peniaga. Dia kalau dia nak hantar barang-barang peniaga dia, barang-barang perniagaan dia, dia hantar di awal siang. Maksudnya waktu pagi lah. Dengan sebab itu, ini berkat doa Nabi SAW itu, dia menjadi kaya, jadi berharta, jadi hartawan dia, berkat. Pasal apa? Pasal buat kerja awal. Sebab apa? Kalau nak kira dari segi Nabi SAW susu buat apa ni pagi ni, kalau nak perang tu, kalau awal pagi nak menang, kau nak kalah, kau nak apa boleh jelas dah lama masa tu. Dan awal pagi ni setelah tidur sehat dah, segar dah, itu masa dia. Masa dia. Sebab apa yang Nabi SAW hantar pada masa tu? Itulah yang pertama. Yang kedua, kalau malam gelap sampai gitu, sampai gitu gelap, padahal gelap dia kadang-kadang bunuh sama sendiri pun boleh jadi, boleh berlaku tu. Sebab tu sebelum pada ni dia ada perkataan-perkataan dia panggil syiar, perkataan-perkataan syiar, kata pengenalan, hamim la yunsarun, atau amit dan sebagainya. Sebab tu dia ada bahasa-bahasa isyarat macam tu. Sebabnya boleh jadi dalam keadaan tak nampak, terbunuh sama sendiri, boleh jadi. Jadi dalam keadaan pagi, tengah hari ni jelas nampak, tak ada kekeliruan. Itu sebab dipilih pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Sakhr berniaga lagu tu juga. Memang jauh lah boleh pergi. Kalau tak pagi tu, siang tu cerah, senang. Tak sampai dulu kalau malam ni gelap lah. Dalam kegelapan itu letih,
apa boleh jadi berlaku penipuan pun boleh jadi juga. Pas zaman dulu nak bawa bagai-bagai perniagaan daripada satu tempat ke satu tempat tu, banyak cabaran-cabarannya dengan pokoknya penyambungnya tengah jalannya. Lepas tu ada binatang-binatang buasnya. Pada waktu malam itulah mereka tu melatanya. Jadi banyak halangan. Kalau tengah hari orang pun ramai, binatang-binatang tu tersisih. Tersisih pergi duduk dalam hutan. Gitulah kira-kira je. Ini keadaan dulu. Masa sekarang ni pun kalau kebetulan kerja kita tu pagi, iyalah, teruskanlah. Tak apalah waktu tu. Tapi kalau orang buat kerja betul, betul lah. Itulah awal waktu bagi dia je. Yang pentingnya awal waktu sebagaimana yang dia janjikan. Kalau dia janjikan start pukul 5, pukul 5 tepat lah. Jangan jadi orang cemu. Mana kita buka kedai kau gapo-gapo tulis pukul 5 tapi pergi tu pukul 7. Jadi sampai nunggu tu letih. Taksir lah, mula taksir. Boleh jadi lagu tu. Tu tak kena tu. Jadi bila kita buat tetap pukul 5 lah. Pergi. Pukul 5 tu lah awal bagi kita. Waktu awal bagi kita. Sama juga dengan orang yang kerja dalam perkhidmatan apa-apa sebagai apa dia kata misi kau gapo kau kita kata dia ada shift dia tu. Shift dia mengikut shift dia tu awal bagi dia lah. Tidak semesti pagi. Dari segi hasilnya dia dapat lebih kurang juga. Bahkan hak tidak pagi tu, hak malam tu ada kalanya dia dapat lebih banyak upah. Sebab apa? Penat. Ramai orang tak sih. Kalau nak kira dari segi dapat PT banyak lah. Tidak semestinya pagi. Jadi ini bergantung kepada keadaan. Terutama sama kita ni cerah, sepatutnya je. Pagi, tengah hari, petang, malam pun sepatutnya je. Dari segi nak kerja tu tak ada halangan. Nak berurusan, nak pergi mari ke apa pun cerah, sepatutnya hari juga. Jadi dengan sebab itu kita kena faham perkataan bukur atau ibtikar itu bukan dengan makna asal dia. Bukan dengan makna, tak mesti terikat dengan hal itu. Dan doa Nabi SAW ini tidak terikat dengan pagi. Maksudnya awal waktu. Awal waktu tu sesuai dengan keadaan masing-masing lah. Masing-masing dia lagu mana, dia kerja masa mana awal dia. Gitu lah. Sebabnya ke mana-mana pun kalau awal ni, kalau kita kata syih malam pun mula-mula dia kerja, dia segar masa tu. Itu sebaik-baiknya. Dia segar, cergas pada masa tu. Sebab dia telah rehat daripada kosong, daripada tidak buat kerja. Tapi nak boleh habis shift dia tu penat adalah kalau hujung. Kalau hujung dari segitulah. Kemudian berkenaan dengan hadis ini, setengah-setengah ulama kata dhaif atas dasar Umarah bin Hadid. Cuba kita tengok kitab kita ni Jadid dia tulis. Jadid, bukan Jadid. Hadid. Umar tu perawi datang tu. Umarah bin Hadid, bukan bin Jadid. Jadi kalau ada apa ni hak jin, baikilah. Ni orang panggil salah cetak. Bukan pengarah asal dia tu buat gitu. Pengarah dia orang pandai ni, pelakon ni. Salah ni tak pernah sabah dia. Bukti boleh tengok bawah tu. Kadang-kadang orang ni kata boleh jadi dia salah. Yalah, memang boleh jadi, bukan manusia. Tapi tengok orang-orang juga. Ni kemungkinan untuk dia salah tu sedikit nak banding dengan hak ni. Sebab hak ni kalau kita kata doktor lah doktor. Hak ni doktor biasa, ni doktor pakar, beza tu. Jadi kita tak boleh nak menyalahkan mudah-mudah kalau pakar. Sebab kemungkinan dia nak salah tu sedikit. Walaupun ada kemungkinan salah tu, bukan manusia, ada. Jadi sini kita nak kata Imam Abu Daud salah. Salah mana Imam Abu Daud ni? Mata tu kan hadis tu. Atau kita nak kata bukan Imam Abu Daud salah, tapi pensyarah dia di muka dia syarah kan. Dia waktu bikin kitab ni Syekh Khalil Ahmad ni. Kedua-dua tu orang besar. Orang hebat belaka. Buktinya cuba kita tengok.
bawah tu. Umarah bin Hadid. Tak ada pula jin pula situ. Sebab tu kita kata salah cetak. Lepas tu dia royak pula bi fathil muhmalatil ula, dengan fathah muhmalah. Muhmalah ni huruf yang tak ada titik. Tu muhmalah orang panggil. Huruf rumah, huruf yang tak ada titik. Kalau ada titik ni, rumah dia tu supaya ha tu. Tu tak ada titik. Tu orang panggil muhmalah dah tu. Kalau jin tu kan ada titik. Rumah dia tu supaya ha juga. Kha ada titik juga atas tu. Rumah tu supaya ha juga. Jadi dia raya ni bukan jim, bukan kha, tapi tak ada titik. Kalau tak ada titik ke apa dia? Ha lah. Tengok dia raya. Wa kasri thaniyah, dan kasrah huruf yang kedua. Jadid. Hadid. Kalau jadidlah huruf yang kedua tu dah tu bagi bawah. Bukan bagi atas. Apa kat royak kita kata benda lagu ni royak? Dia ada benda tu dia royak tu. Sebab bahasa Arab ni yang banyak. Dia pasal kalau tasghir, mana tahu takut Hudaid pula atau Judaid pula. Ini boleh jadi. Sebab Husain tu sirah tasghir, mana tahu takut ha tu bagi depan. Dan huruf yang kedua tu bagi datang. Jadi dia royak bagi bawah tu dia nak royak ni bukan musaggar, bukan isim tasghir. Tu isyarat dia. Orang ngaji dia faham selalu. Bila dia kata huruf yang kedua bagi bawah, mana dia tidak isim tasghir lah. Kalau isim tasghir, huruf yang kedua tu bagi datang. Orang tak ngaji dia tak faham ni. Dia satu muhmalah tu gapo dia. Ada muhmalah tu dah. Muhmalah. Kena orang kampung dia kata muhmalah dah. Aku rajin dah. Ni muhmalah ni maknanya huruf yang rumah dia tu tak ada titik. Mana ha lah, hadid lah sini, hadid. Lepas tu takut kita kata Hudaid pula. Dah, huruf yang kedua bagi bawah. Dia ayat lain. Sebab apa? Boleh jadi keliru tu di situ. Kalau isim tasghir, huruf yang kedua tu bagi atas. Kalau isim tasghir, huruf yang pertama tu tidak bagi atas, bagi depan. Sebab itu dia ayat. Kan jelas tu. Sebab itulah kita kata salah cetak. Dia tak salah benda lagu tu. Apalagi ada bawah tu. Tu bukti. Jadi ni perawi ni siapa dia? Abu Zur'ah kata la yu'raf, tidak diketahui. Bila tidak diketahui, orang panggil jadi majhul lah. Majhul ni makna dhaif lah. Bila perawi dhaif, hadis tu pun dengan sendiri jadi dhaif. Abu Hatim kata majhul. Majhul. Ibnu Sakan juga kata majhul. Lepas tu dia kata, Ibnu Madini kata saya tak tahu ada siapa-siapa yang meriwayatkan daripada dia selain daripada Ya'la bin Atha. Ya'la bin Atha. Tu tengok bawah. Tidak Atha pula, jadi Attar pula. Ra pula. Salah lah tu. Sepatutnya bukan Ra, Hamzah. Sepor atas. Ya'la bin Atha. Seorang tu. Mengikut kaedah ilmu hadis ni, kalau seorang tu majhul, patut hanya ada seorang saja yang meriwayatkan hadis daripada dia. Tidak hilang jahalahnya. Dia kena dua orang perawi meriwayatkan daripada dia, baru orang ni akan dianggap sebagai orang yang maklum. Kalau tidak, orang kira dia ni tidak diketahui. Tak nak pegang putih. Tak nak pegang. Jadi dhaif lah hadis ni. Kalau nak kira je sini. Tapi oleh kerana ada syawahid dia banyak. Syawahid banyak, ada yang bertaraf sahih, ada yang bertaraf hasan, maka hadis ini naik darjat dia. Orang tidak panggil hadis dhaif lagi. Tapi kalau kira sanad ni saja, ya boleh dikatakan dhaif. Tapi mengambil kira yang lain, maka sama ada kita kata sahih li ghairih ataupun hasan li ghairih. Gitulah keadaan. Mana boleh pakai juga, dia boleh pakai. Boleh jadi kalau orang nak pertikai dari segi bukur itu dengan makna pagi. Jadi takkanlah Nabi doa untuk orang pagi saja buat kerja. Sedangkan dalam kenyataan dalam hidup ni, orang bukan buat kerja pagi saja, malam pun ada. Jadi tak dapatlah doa Nabi kalau gitu. Boleh jadi orang pertikai dari sudut
dirayah. Jawabnya supaya kita kata tadi lah, buku itu luas makna dia, tidak terikat dengan waktu pagi saja, ikutlah masa mana pun, asal awal waktu. Jadi termasuk belakalah doa Nabi ni, bukan dengan terikat dengan waktu pagi saja, mana-mana masa mana-mana pun. Jadi hak tu tidak boleh menyebabkan hadis ini kita nak anggap dhaif, tak boleh. Nak pakai kaedah tu tak boleh. Bahkan kita mengatakan ia seperti kata tadi lah, sahih li ghairi atau hasan li ghairi. Sebab itu Imam Tirmizi bila dia meriwayatkan hadis ini, dia kata hasan gharib. Hasan gharib. Gharib mengambil kira perawi dia tu orang panggil mutafarrid, seorang diri. Yang seperti ini, Ya'la bin Atta' ni seorang saja yang meriwayatkan hadis ni daripada Umarah bin Hadid, seorang tu. Dari sudut tu orang panggil gharib. Hasan, apa pula dia kata hasan? Hasan tu dari sudut hadis ini banyak saluran dia, saluran riwayatnya banyak. Mengikut istilah Imam Tirmizi, dia panggil hasan apabila banyak saluran riwayat itu. Walaupun semuanya dhaif pun tak kira, dia kira hasan juga. Tetapi yang sebenarnya riwayat yang sahih, yang tidak ada hak ni, daripada Sakhr Al-Ghamidi sendiri ni ada yang sahih. Jadi oleh sebab itulah kita kata boleh diterima juga sebagai sahih, tapi sahih li ghairi orang panggil. Jadi kalau nak jelas lagi tak apa jelas tu atau kena ngaji, orang panggil apa, mustalah hadis lah. Orang panggil ulum hadis, kena ngaji tu lah. Kalau tidak payah nak faham. Cuba kita ayat hospital lalu gitulah, hospital lalu. Lepas tu Sakhr Al-Ghamidi. Sakhr Al-Ghamidi, nama dia ialah Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi Al-Asadi Hijazi, sakan At-Taif, lahu suhbah. Lahu suhbah ni bila dia kata lagu ni, dia ni sahabat lah. Lahu suhbah ni, dia ni salah seorang sahabat Nabi lah maksudnya. Dia meriwayatkan daripada Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini salah satu hadis dia. Mengikut setengah-setengah ulama, sahabat ni Sakhr bin Wada'ah ni hanya meriwayatkan satu hadis ni sahaja daripada Nabi SAW. Ada juga sahabat yang saja hadis dia, mengikut setengah-setengah ulama. Paling tinggi pun ada ulama yang kata ada lagi hak lain, ada lagi hak lain pun so lagi, maknanya dua je paling tinggi. Cuba tengok, padahal dia sahabat tapi tidak riwayat banyak, gitulah keadaan. Lepas tu riwayat ada tu pun dipertikaikan pula, dipertikaikan pula. Hak ni lah kalau hak ni, tapi kalau sahabat lain tu okey lah. Wa anhu Umarah bin Hadid qala Tirmizi la yu'rafu li Sakhr ghairuhu. Kata Tirmizi, tidak diketahui ada riwayat daripada Sakhr ini selain daripada hadis ni, tidak diketahui. Imam Tirmizi kata. Mizzi berkata lahu hadithun akhar, dia ada selagi hadis lagi, iaitu la tasubbul amwat, jangan duduk maki orang hak mati dah. Orang hak mati dah jangan kata udah. Wasaqahu min 'iddat Tabarani. Lepas tu dia bagi lah, ni ada dalam riwayat Mu'jam Tabarani. Wa fihi, tapi dalam sanad dia tu ada Abdullah bin Muhammad bin Abi Maryam, syekh dia. Syekh dia itu dhaif, perawi yang dhaif. Jadi hadis tu dhaif. Tapi sanad dia lain-lain thiqah. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad ini, wa qala Ibn Sakan rawa anhu Umarah wahdahu. Ada pula orang lain yang meriwayatkan daripada dia selain daripada Umarah ni. Umarah ni seorang yang meriwayatkan daripada dia pun. Azdi berkata la yuhfazu anna ahadan rawa anhu illa Umarah. Tidak diketahui, tidak dihafal oleh pengkaji hadis bahawa ada sesiapa meriwayatkan daripada dia selain Umar. Selain Umar tak ada orang lain yang meriwayatkan hadis daripada dia. Tu maknanya kira-kira terpencil kat lah. Apa kita kata Abu Hurairah ke Anas ke, berpuluh-puluh ribu orang.
ambil hadis daripada dia, terima daripada dia, jumpa dengan dia, tengok dengan dia, kecek dengan dia, berurusan dengan dia, amal ni dak seorang ni Umarah bin Hadid ini sahaja. Itulah pendapat ulama hadis tentang Sakhr Al-Ghamidi ini. Tapi dia berdasarkan riwayat lain hak sahih ada. Memang dia tu peniaga. Dia jadi kaya raya, senang dia. Jadi senang, jadi hartawan dengan sebab berniaga. Babun fil rajul yusafir wahdahu. Ini bab tentang orang yang bermusafir seorang diri. Bermusafir seorang diri. Lepas tu Imam Abu Daud nak mari hadis an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjalan seorang, ar-raqib, orang yang berkenderaan seorang diri. Asal makna dia orang berkenderaan. Maksud sini orang yang berjalan. Biasanya berjalan kalau jauh kat dia berkenderaan. Maksudnya orang yang bermusafir seorang diri. Tak semestinya dia tu raqib, berkenderaan. Tapi biasanya berdasarkan kebiasaan, sebab tu disebut raqib. Mana asal dia orang bermusafir ni, boleh jadi dia jalan kaki ke, boleh jadi. Jadi Nabi kata syaitan, hak bermusafir seorang diri ni syaitan, kata dia. Orang yang bermusafir dua orang, dua syaitan, kata dia. Hak musafir tiga orang, barulah rombongan. Barulah rombongan, Nabi kata. Jadi apa makna ni Nabi kata hak berjalan seorang ni syaitan? Syaitan, apa makna? Itulah benarnya. Kalau hadis ni tak dapat tidak, dia kena pakai kaedah balaghah. Kalau tidak susah. Kalau tidak susah. Dia akan jadi orang bermusafir seorang diri tu syaitan. Nabi kata, oi, parok tu kena kata tu. Apa syaitan? Situlah bendanya. Jadi ulama-ulama takwil, dia kena takwil lah hadis-hadis lagu ni. Kalau tidak kak, jadi hak musafir seorang tu syaitan dah sedekah. Nabi sendiri ada atas sahabat dia. Ni dalam kitab di bawah dia sebut berapa orang sahabat. Hak di atas ni seorang je berjalan. Musafir seorang. Tu lagu mana? Syaitan juga kak. Hak dia sendiri suruh. Sebab itulah dia kena takwil. Takwil tak dapat tidak kena takwil. Bahkan kita kata tak ada dalam dunia ni orang tidak takwil. Gapo-gapo dia ada, dia kena takwil juga. Kena takwil juga. Dia kena takwil juga. Sebab tak ada dalam dunia ni orang tidak takwil. Orang tidak takwil juga tu, tak ada dalam dunia ni tak takwil belaka. Dia mesti ada juga orang takwil tu. Jadi hak ni kalau sini takwil ni, cuba kita tengok. Cuba kita tengok pada muka surat muka surat ni 109 dan 110. Dalam 109 tu dalam 109 duduk sini. Mana? Dalam hasyiah dia kata Khattabi, ma'nahu anna at-tafarrud wal-dhahab fil ard min fi'li syaitan. Seorang diri jalan tu, ini termasuk dalam perbuatan syaitan, ataupun suatu tindakan yang didorong oleh syaitan, yang diseru oleh syaitan, yang disukai oleh syaitan. Jadi dikatakan syaitan tu sebab yang mendorongnya jalan seorang tu sebenarnya syaitan. Begitu juga dengan dua orang. Itu sah. Bismillah. Lepas tu kita tengok
muka surat 110 pula. Dia kata, wa kataba Maulana Muhammad Yahya al-marhum min taqriri syaikhihi. Maulana Muhammad Yahya, iaitu ayah kepada Syekh Zakaria. Dalam takrir syekhnya, syekh dia tu maksudnya Rashid Ahmad Gangguhi. Qauluhu, kata Nabi, ar-rakib syaitan, seorang yang berkenderaan, yang bermusafir seorang diri itu syaitan. Ada beberapa pendapat ulama dalam mentakwilkannya. Satu, kana dzalika fi awwalil amr li ghalabatil kuffar. Ini Nabi kata gini di peringkat awal, di satu ketika ada begitu. Nabi kata. Sebab apa? Pada ketika tu orang-orang kafir yang menguasai negerinya. Sebab pada masa tu Nabi tak boleh jalan seorang. Lepas pada tu, bila Islam tu kuat, tersebar dengan meluas, dibenarkan jalan seorang diri pun. Ini satu pendapat. Yang kedua, ada juga yang kata tak, jalan seorang itu tetap gitu juga. Dan dikatakan syaitan kepada orang yang berjalan seorang itu, ini adalah suatu kinayah, kata dia, bahasa kiasan kepada sukanya syaitan kalau dia mendapat kesusahan dan kesukaran dalam perjalanan dia. Jadi dikatakan syaitan sebab apa? Sebab syaitan suka benda. Kalau orang jalan seorang ni susah, dia suka. Bila susah, bila payah dalam perjalanan itu, dia suka. Begitulah antaranya. Itu antara takwilan-takwilan yang dibuat oleh ulama. Bukan maksud dia tu sendiri syaitan tak. Boleh ke syaitan? Seperti kita lah, bahasa kita pula tu juga. Banyak orang kata dia kata pak aku ni siapa? Misalnya kita kata, kita buat ayat, pak aku ni siapa? Kawan tu kata lembu. Dia mu lembu. Jadi kata mu lembu tu lembu sungguh ke? Kalau lembu sungguh boleh pegang kat semelih. Kalau lembu sungguh apa lek naik atas rumah? Dia tidak gitu maksudnya benda lain. Itu bahasa kiasan orang panggil. Kalau kita kat lembu ni bodoh, menunjukkan bodoh. Kiasan kepada bodoh, gitu maksudnya. Jadi hak ni syaitan ni boleh kau syaitan maksudnya. Orang hak berjalan seorang tu boleh kau syaitan. Hak berjalan dua orang tu boleh ke syaitan juga. Jadi kena dengan kehendak syaitan. Misalnya kalau tempat orang kafir kuat, kita pergi seorang sana, boleh jadi dia buat macam-macam kita. Kita jadi mana dia, bahaya ejekkan dia. Ikut dia nak buat agama apa? Kita nak setara mana? Kalau jalan seorang, boleh jadi kalau tempat-tempat yang lebih mencabar lagi sampai terancam agama seseorang pun boleh jadi. Itu sebab Nabi SAW kata syaitan. Jadi boleh ke syaitan? Itu maksudnya syaitan boleh ke syaitan? Kita kata sedap ke syaitan? Jadi makanan syaitan. Gitu. Supaya juga kalau susah, syaitan dia suka lah. Kita orang Islam ni jadi susah, dia suka. Sebab nak pergi pun jadi susah, nak pergi jamban pun susah, jalan seorang. Kau nak tinggal barang ke siapa? Tinggal barang ambil orang, dia suka juga. Kalau kita pergi dalam jamban, ada Quran dalam tu, dia suka. Terpaksa dia masuk dalam jamban, suci sangat, kita suci dia tu, kata dia. Dia suka. Boleh ke dia? Boleh ke dia? Kalau mati, kalau sakit, kalau apa, siapa dia nak cara? Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kalau dua orang pun gitu juga. Hak nak sedap je 3 orang. Nabi kata 4 orang. Hak tu hak sedap lagi. Dalam riwayat lain disebut 4. Ini dalam keadaan mana? Dia bergantung kepada keadaan. Tidak dalam semua keadaan. Kata Syekh Khalil Ahmad, dia kata hak ni sebenarnya hak lebih tepatnya dalam keadaan tertentu. Kalau dalam keadaan aman, selamat,
tak ada apa-apa. Tak apa, seorang pun. Buktinya ni, ya mari. Ni kalau kita ni muka surat 110. Wa yu'ayyidul awwal qawluhu fil hadith hatta tasira adh-dha'ina la takhafu illa Allah Ta'ala. Nabi kata kepada Adi bin Hatim, Nabi kata kepada Adi bin Hatim, kalau mu panjang, Nabi kata, mu akan boleh tengok tak ada dah puak-puak penyangut tengah jalan tu. Adi pun fikir, tak ada, moga sekali ada sama. Lagu mana lah keadaannya nak ada ni. Dia dah tengok belakang Nabi SAW kata tu, gini. Jadi termasuklah seorang perempuan jalan seorang diri dalam keadaan dia tak ada takut kepada sesiapa pun selain Allah. Daripada Hira pergi ke Mekah, seorang diri naik unta. Nabi kata dia tak ada takut. Nabi SAW rayak ni mana cerita ni, benda-benda akan berlaku. Jadi dia tidak kata perempuan yang derhaka pergi ke tempat maksiat, dak, nak mari Mekah ni jalan seorang diri. Dan dia tidak sebut situ suatu perkara yang tak molek. Dia cerita ni bila aman boleh seorang orang perempuan. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi lain. Nak hadis Nabi hak lain tu dia kata kena pergi dengan mahram, mana-mana orang perempuan tak boleh jalan, pergi ke suatu tempat yang jarak perjalanannya 3 hari, ataupun dalam setengah-setengah hadis tu 2 hari, setengah-setengah hadis tu 1 hari. Ini semua berkait dengan keadaan. Kalau keadaan molek, tak apa, tak termasuk dalam hal tu. Kalau keadaan molek, keadaan tak molek, tak kira mana-mana pun. Dalam kerajaan Nabi sendiri, kerajaan dia, tapi dah tak amal lagi keadaan tempat lain, tak boleh, dia kena ikut peraturan. Jadi Nabi SAW kata gitu tu nak suruh selamat, bukan nak kontrol reti, no. Bukan tak percaya kepada orang perempuan, takut orang perempuan buat jahat bila keluar daripada rumah. Tidak maksud tu. Sebab orang perempuan tu lemah umumnya. Jadi dengan maksud untuk jaga keselamatan dia. Setengah-setengah orang dia salah faham, pembebasan wanita ke apa ni, dia tak faham. Dia kata Islam ni mengongkong orang perempuan, tak bagi kebebasan pada orang perempuan. Dia tak boleh fikir suka baik kat orang tu, terutama kepada Nabi tu. Sepatutnya suka baik lah. Nabi kata begitu tu apa ya, hari tu pun tak sama. Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang sehari. Apa lepas tu sini dia kata gini, jalan seorang syaitan, 2 orang 2 syaitan. Apa maksudnya? Hak sini tidak khusus dengan perempuan, lelaki pun yang juga termasuk ni hadis ni. Ar-Raqib itu lebih khusus kepada lelaki tu, nak kira yang bermusafir. Nabi kata juga dia sebenarnya dia nak jaga keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Dalam keadaan-keadaan tertentu dia ada keadaan-keadaan tu memang tak boleh, tak sesuai jalan seorang, tak molek jalan seorang, khususnya orang perempuan. Maka dia buatlah royak gini cara tu. Tetapi ada juga hadis kan yang sebut nanti suatu ketika seorang perempuan daripada Hira tu duduk Iraq, seorang-seorang mari naik unta Zainah tu, mana naik unta, perempuan naik unta seorang-seorang, kedik-kedik mari Mekah ni dalam keadaan dia tak ada takut gapo-gapo selain daripada Allah. Ini menunjukkan jalan seorang boleh. Dia tak ada komen, tak ada kata gapo, mari buat gapo, dia seorang jauh-jauh gitu mu, sia-sia je. Sia-sia, tak boleh pahala, boleh dosa, ada. Tak ada kata lagu tu. Maka dia royak biasa. Ini menunjukkan dia bergantung kepada keadaan. Dan keadaan itu tidak semestinya negeri Islam. Ada kala negeri Islam pun lebih tak selamat. Ketika darurat, ketika huru-hara, tak selamat juga. Ataupun ketika tidak huru-hara pun. Jadi kita tengok, patutlah setengah-setengah negeri tu orang pakai perdah tudung belakang, patut tak boleh jalan mana-mana. Orang Tino apa? Memang setengah-setengah negeri tak boleh. Bukan seperti tempat kita, dia kena katak bawah liar mata. Liar memang perangai teruk, liar mata. Lepas tu kan dia jilat bibir dengan lidah dia, mana nak royak. Sampai setara tu mau tengok orang Tino, tak takut kau orang Tino. Mana baik lagi tempat-tempat lagu tu. Nyak lari demo.
Pekor buat lari mudah-mudah gitu. Tebal lah nak pergi, tembak lah kata berdiri, berdiri, takut lah. Gitu keadaannya. Jadi patutlah dalam keadaan macam tu. Tapi kalau dalam keadaan sudah aman, segala-segala tempat tu negeri orang kafir lebih aman lagi daripada negeri Islam. Dalam keadaan tu pun boleh. Kalau ada berlakulah sedikit sebanyak, tak kira tu. Sebab apa? Cerah sepanjang jalan. Boleh ada mana-mana. Telefon ada mana-mana. Senang. Boleh nak berhubung. Bukan sebab zaman itu. Kat kenalan pun tak ada. Ni kalau tahu mati, boleh hubungi. Ni siapa dia? Senang. Ni tak tahu puk mayat lah. Mati. Ataupun kalau mati tengah pada pasir, sesak tu tak tahu nak gimana. Keadaan tu. Tak boleh tu. Tapi kalau keadaan yang aman, selamat, tak ada apa. Boleh. Harus dia setara tu. Tapi dia boleh berubah lah, keadaan tu boleh berubah. Tengok keadaan. Yang Nabi SAW kata begini. Lepas tu dia sebut, Ibnul Munayyir kata, ada juga Nabi SAW atas sahabat dia sebagai apa dia orang panggil pengintip seorang diri. Berapa ramai? Seorang diri. Jadi ini bergantung kepada keadaan, bergantung kepada kerja yang nak dibuat tu. Kerja lah ke mana? Keadaan lah ke mana? Jika boleh buat seorang, tak ada apa pun tak termasuk dalam hak ni. Tak termasuk dalam hak ni. Gitulah maksudnya. Jadi hadis-hadis tu kena beringat sikit. Kadang-kadang kita setengah orang faham zahir kan, dia kata ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Kawasan antara rumah aku dengan mimbar aku tu orang panggil raudah Nabi tu adalah raudah tu satu taman dari taman-taman syurga. Ni kata taman syurga sungguh macam-macam lah mak mari. Hak ni kata dia hak tanah situ tu mak mari pada syurga. Siapa dia mak mari? Nabi Adam mak mari sekali. Macam-macam cerita mengaru. Banyak benar Nabi Adam bawa daripada syurga tu. Tukaklah cerita dongeng lah. Batu Hajarul Aswad lah. Lepas tu raudah tu lagi. Raudah tu sebesar mana, nak pikul lagu mana, dia bawa dengan gam dia. Banyak benda mengaruh dalam masyarakat ni tersebar. Dalam masyarakat ni tersebar banyak sekali benda mengaruh. Nak mana? Orang-orang ngaji juga saya banyak asal. Jadi begitu. Ada yang kata memang gitu, ada yang kata dah hak ni hak dunia, tapi akan datang bila kiamat nanti hancur dunia, hak tu sifat masuk kubur dalam syurga, jadi satu taman daripada taman-taman syurga. Macam-macam lah pendapat. Ibnu Hazm, tadi kita jumpa ada Ibnu Hazm tu zahiri. Orang kata zahiri kan tak ada ta'wil. Ibnu Hazm ta'wil situ. Dia kata Rawdatun min riyadil jannah tu bukan maksudnya taman syurga ko, asalnya daripada taman syurga ko, atau akan pergi ke taman syurga ko, dok belaka. Ataupun situ hak tu sendiri tu taman syurga. Kalau taman syurga tak ada apalah. Dah syurga. Tak ada harga. Tu dah harga betul lah duduk situ. Perlu betul lah serah nak pergi bunga air, terpaksa kena tinggal tempat tu ada juga. Kalau syurga ada yang faham lagu tu, ada. Nak mana? Waktu dia tu terlalu zahir. Setara zahiri ni. Ibnu Hazm dia kata tak, maksud dia nya beribadat, buat amal situ boleh membawa seseorang ke syurga. Tu maksud dia. Tempat tu tempat berkat. Sebab itulah Imam Bukhari dia sodah kitab dia tu, dia nak susun semula tu, nak masuk tajuk-tajuk bab tu, dia pergi duduk situ. Dia tahu kelebihan. Dia pergi duduk situ, minta dengan Tuhan, tunjuk dia, bimbing dia, masuk tajuk-tajuk bab dia, celah-celah tu, dia masuk situ lah, dalam sejarahnya. Ibnu Hazm takwil. Mana kata tak ada takwil langsung? Tak ada. Ada, dia mesti ada. Setara dia takwil. Jadi serupa juga sini. Jadi orang yang musafir tu syaitan, bukan gitu. Boleh kau syaitan?
Boleh ke syaitan? Jadi mangsa syaitan. Gitu maksudnya. Jadi banyaklah manusia ni kan, bila dia seorang orang tak nampak. So kita katalah orang duduk sebut alik sia kat senyum lalu. Nah. Dia alik sia seorang. Pas duduk di hotel. Pas hot tino mari. Seorang. Siapa dia tahu? Boleh ke syaitan? Itu maksudnya. Jalan seorang boleh ke syaitan tu. Jalan seorang tu syaitan. Jalan dua orang pun syaitan lagi. Tapi kalau ramai ni, malu kau sekurang-kurangnya, hak tu tolong peringat kau. Kalau dua orang boleh kira dah. Ada dalam setengah-setengah hadis dia sebut dua orang tak apa dah. Sebab boleh jadi tu imam seorang, jadi makmum seorang. Ni kalau jalan seorang tak ada lah jemaah. Pahala semayang jemaah tu tak ada. Ni boleh juga. Kalau dua orang tu dia kira jemaah dah. Sebab apa? Boleh buat jemaah. Hak kata tiga itu mengikut bahasa Arab, sebab dia ada isim tasniyah tu. Kalau nak kira hak dalam hadis dua boleh dah. Dan hak ni dia kata dua pun tak boleh. Dua pun syaitan juga. Ada keadaan yang lagu tu. Ada keadaan tidak. Dua boleh dah. Ada keadaan seorang pun boleh. Jadi kita kena faham gitu hadis-hadis ni. Kalau tidak jadi salah faham lah. Banyak benar tempat-tempat yang boleh jadi salah faham. Jadi kita rasa sepi kalau ikut hadis. Padahalnya waktu molek untuk kita. Dia kena faham. Seperti kalau baca syarat, memanglah ada banyak pendapat. Kita pilih lah hak mana benda sabar. Hak mana benda sabar. Hak benda sabarnya seperti ni. Jadi kita sekat tu lah dulu, tak ada dan seterusnya sekat tu dulu. Wallahu a'lam.